Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera kepada semua ahli kumpulan BGS 206 dan juga guru penjelia. Hari ini adalah giliran untuk kumpulan BGS 206 ataupun nama kumpulan 8 Dynamic untuk membentangkan pembentangan pra-projek anda masing-masing. Sebelum itu saya ingin memperkenalkanlah barisan guru penilai untuk pembentangan anda akan diketahui oleh Cikgu Hafiza, Cikgu Zafidi dan juga saya sendiri Cikgu Hasnan. Baik, tanpa membuang masa lagi saya mempersilakan kumpulan BGS 206 untuk memulakan sesi pembentangan anda masing-masing. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi cikgu. Okay, so nama kumpulan kita ialah 8 Dynamic. Okay, our ID kumpulan ialah BGS 206. Terdapat 8 orang dalam kumpulan ini, iaitu Jasmine, Siti Nur Hafiza, Shashnita, saya, Sherwin Kaur, Nur Amiratul, Dia, Tasmita dan Tivia Rubini. Okay. Okay, isi kandungan, first saya akan present tentang tema projek, lepas tu AJK, lepas tu objektif dan sasaran, dan penerangan ringkas, impak projek dan harapan. Okay, so tema projek kita ialah eksplorasi kerjaya, iaitu IT, short form. Okay, ahli jawatan kuasa projek, we have 3 lembaga penasihat iaitu Cikgu Siva Kamasundari, Puan Nurhayana dan Encik Sabrani. Okay, so ahli jawatan kuasa projek ialah ketua projek untuk projek ini is Jasmine Amani, and penolong ketua projek is Siti Nur Hafiza. Setiausaha projek Shashnita, saya, dan bendahari projek Sherwin Kaur. Terdapat 4 AJK projek iaitu Nur Amiratul, Dia, Tasmita dan Tivia Rubini. Okay. Objektif projek ialah terdapat 3 objektif projek. Pertama ialah untuk membangkitkan kesedaran pelajar mengenai keunikan diri dalam kerjaya yang dipilih. Kedua ialah membantu pelajar mengenali kerjaya berasaskan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga ialah untuk mengembangkan potensi diri dalam setiap pelajar. So every student have their own keunikan. So kita tak mahu mereka feel left out, tak boleh involve ke apa. So that's why we choose this project, this tema. Okay. Okay, sasaran untuk projek kami, the main focus aim kita adalah generasi muda dan kalangan remaja. Sebab kami pilih mereka ialah mereka akan meningkatkan ekonomi negara. Sebab mereka yang nowadays yang pandai tentang IT, mereka sedang belajar, and IT ialah upcoming. Yang sebab saya boleh pasti saya boleh kata in the future semua dalam internet, dalam phone, IT. So pelajar ke sekarang yang remaja yang akan datang ni, generasi yang akan datang memang kena pandai IT sebab in the future semua berkaitan dengan IT. So kalau kerjaya mereka berkaitan dengan IT, memang dipatakan left out. Mereka akan up to date. So yeah. Okay, the next one. Okay, penerangan ringkas tentang projek ini. Sebab kami pilih projek web programmer kerana web programmer ialah salah satu pekerjaan yang paling dicari dan adalah pekerjaan untuk masa depan. As what I said just now, tadi saya kata dalam future mesti semua berkaitan dengan IT. Kita akan guna phone semua sekarang because nowadays negara semakin maju dan moden. Okay. Pekerjaan ini membantu seorang menjadi penyelesai masalah yang baik dan dapat meningkatkan daya kreativiti seseorang. Sebab kita tulis ini because kalau dalam internet kita nak put apa-apa pun based on our own idea, our own point of view, our macam mana nak kata, our own idea, like apa yang kita rasa we get to share, we get to make things more clear macam tu. Semua orang punya pendapat pun kita boleh receive, kita boleh share pendapat. Okay, then boleh meningkatkan daya kreativiti seorang. Dan selain itu
kami yakin dengan tajuk ini kerana ada sekolah yang telah mendedahkan subjek asas sains komputer kepada pelajar sejati tingkatan 3. So tingkatan 3 kita akan lebih detail pasal all these subject IT things. Actually in our country, as we know, memang dari standard 6, memang rendah pun kita dah terdedah sedikit dengan subjek TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. So kita kita memang ada basic untuk IT. So dari segi itu pun kita perlu faham IT itu upcoming yang future project. So I think this is the best choice. And then perancangan kami ialah untuk teruskan mencari maklumat tentang pekerjaan ini dan menyiapkan e-book kami dengan sempurna. Subjek info project ialah daripada website dan YouTube. Kita dapat maklumat everything that help us from these websites and YouTube. And then kami akan membuat projek dengan menggunakan template e-book yang tadi saya kata dan mengisi e-book itu dengan beberapa link website dan YouTube yang boleh menjadi rujukan para guru dan juga pelajar. Jadi dengan adanya e-book ini, para pelajar akan lebih terbuka fikirannya tentang proses pembelajaran dan dunia kerja di bidang ini. As what I say, what kita dapat kongsi our idea macam tu, so we get to the last one I say lebih terbuka kepada fikiran because semua orang punya pendapat pun we get to share and we get to create something. That's why IT is now like so famous because we get to share our opinion. Everybody's opinion is involved. It's not only one person, so everybody feel involved. Bukan macam if normal means like only one person's opinions, contohnya ketua punya opinion saja, yang lain tak boleh involve. Tapi dalam ini semua orang punya pendapat pun it matters. Kalau kita share anything, mereka akan dengar dan menitikberatkan whatever we say. That's all. Okay. Impak projek ialah ada 5. Pertama ialah generasi muda dapat menilai kerjaya selaras dengan keadaan ekonomi masa kini. As what I say, IT upcoming. So now we do banking, everything in online also. So kita semakin maju. So kita dapat like pasti ekonomi kita akan lebih baik. And then the next one, kedua, generasi muda dapat membuat keputusan kerjaya. Ketiga, maklumat kerjaya dapat disebarkan kepada generasi muda. Yang saya kata tadi macam kongsi pendapat macam tu. And then dapat memberi peluang pekerjaan kepada generasi muda. Sebab kita katakan ini because as what I say, dalam future IT tu upcoming. That's the main, because now itself kita like slowly kita terdedah. So by the time we want to study, we graduate, we want to find for a job, IT ialah satu pekerjaan yang main, peluang pekerjaan yang scope tu besar sangat because we get to do a lot of things, banyak kerja dalam regarding internet already now. Dan yang terakhir ialah dapat menaik taraf ekonomi setanding dengan negara lain, negara luar. So negara kita is like tengah maju, like it's upcoming. So negara lain pun kita kena fight bagi competition so that negara kita pun maju. So dengan ini kita dapat menaik taraf ekonomi setanding dengan luar negara lain. Okay. Harapan kami ialah kami berharap projek kami lakukan boleh memberikan impak yang positif dan menjadi panduan kepada orang lain yang meminati bidang ini. Kami juga berharap generasi muda akan menghasilkan perkara yang berkaitan dengan bidang ini untuk masa depan yang lebih baik. So that is what as usual kita harap impak positif mesti kita boleh like confirm that sure akan ada impak positif because IT tu bukan have like no scope macam tu because nowadays everything is regarding IT, phone, internet. So kita harap akan memberi impak positif kepada semua orang, terutamanya generasi yang akan datang. Then, tamat. That's all. Thank you. Okay, terima kasih untuk kumpulan BGS 206. Okay, nak tanya sebelum tu, kumpulan BGS 206 ni dia gabungan sekolah menengah dan juga college vocational ke? Betul ke? Ya. Yeah. Okay, so kita akan ambil kira jugalah
Ni sebab tengok pun bahasa dia pun boleh tahan juga tinggi. Okey, terutamanya penggunaan istilah-istilah tu. So no wonder lah. Okey, baik. Okey, silakan Cikgu Hafiza. Okey, terima kasih kepada Cikgu Asnan. Selamat pagi semua. Selamat Pertama pagi, sekali, tahniah kepada, betul saya sebut, Syasnita. Ya, cikgu. Okey, Syasnita umur berapa ni? 16. 16. Okey, tahniah kerana dapat membentang dengan lancar, dengan yakin. Gemuruh Syasnita gemuruh Ya. Boleh dengar tone suara tu. Okey, yang pertama sekali, sangat bagus. Slide yang dihasilkan sangat cantik, sangat kreatif dengan image dan grafik. Ada beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat ya. Yang pertama sekali objektif. Objektif ditulis dengan baik, cuma tidak dikaitkan dengan kerjaya pilihan, iaitu web programmer. Yang tu buat penambahbaikan sikit ya. Yang kedua, sasaran bila sebut young generation, generasi muda itu begitu luas ya. Kalau boleh kita fokuskan sasaran itu kepada, mungkin kita sebutkan kepada pelajar sekolah menengah ataupun kita sebutkan kepada remaja umur berapa tahun hingga berapa tahun. Jadi tak nampak begitu luas sangat ya. Yang ketiga, rasional pemilihan kerjaya web programmer ditulis dan dijelaskan dengan sangat-sangat baik dan dikaitkan juga dengan revolusi kerjaya 4.0. Sangat bagus. Kemudian saya melihat kumpulan ini sumber mendapatkan maklumat untuk kerjaya pilihan hanya melalui bacaan sahaja, tidak ada temu bual personalia kerjaya. Impak ditulis dengan baik, cuma masih lagi skopnya luas kepada generasi muda. Dan apa yang tidak saya lihat dalam ni adalah ada agihan tugas yang jelas di antara ahli kumpulan untuk melaksanakan projek ni. Okey, di ruang-ruang yang saya minta buat penambahbaikan boleh ambil tindakan ya. Itu sahaja daripada Cikgu Hafiza. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Hafiza. Cikgu Zafidi ada nak tambah? Silakan. Okey, untuk grup 8 dinamik kan? Untuk grup 8 dinamik, pemilihan kata kerjaya tu kata kita dapat nak tarik minat lah untuk student untuk tertarik dengan subjek asas sains komputer, sebab ada setengah orang tu dia tengok subjek sains komputer ni kan, asas sains komputer tu. So mungkin dia tak tahu apa kejaya yang kita boleh dapat dengan subjek tersebut. So tahniah untuk kumpulan 8 dinamik. Satu je komen saya dari segi sasaran je lah. Maknanya kita tengok, pasal bila saya tengok untuk remaja dan generasi muda, saya rasa mungkin dia target untuk pelajar sekolah sebab dia dah cerita tentang, dia ada bagi tahu tentang subjek tersebut. So good luck untuk kumpulan 8 dinamik. Itu saja dari saya. Okey, terima kasih Cikgu Zafidi. Pandu berhati-hati ya. Okey, baik. Di pihak saya bersetuju dengan beberapa perkara yang telah nyatakan oleh Cikgu Hafiza dan juga Cikgu Zafidi. Mungkin betul juga untuk yang sasaran e-book ni, jika dapat dispesifikkan lagi, kecilkan lagi. Kita faham memang untuk generasi muda tu dia skop dia sangat luas. Okey, katakanlah bila kamu nak relatekan dengan subjek asas sains komputer tu, maka e-book ini maka boleh dikecilkan lagi skopnya kepada bermula dengan pelajar tingkatan 3 ataupun tingkatan 4 dan sebagainya, macam itulah. Itu antara cara untuk mengecilkan lagi skop dia. Okey. Semua objektif memang jelas. Okey. Contohnya boleh sebut tadi macam muda remaja tu, kalau nak spesifik nak yang muda remaja yang macam mana? Nah, itu yang kita maklumkan tadilah. Okey, penerangan pun penerangan cuma perlu buat dalam bentuk point. Penerangan ringkas tadi. Jadi dia macam satu, bila baca tu macam satu perenggan yang sangat panjang. So saya duk mencari-cari dekat mana point yang mengatakan benda tu apa. So ditambah baikkan, buat dalam bentuk point, ringkaskan. Maknanya bila kamu sebut
perancangan kamu apa. Lepas tu sasaran kamu apa benda semua tu yang kamu letak dalam penerangan tadi boleh dijadikan dalam bentuk point sudah akan lebih cantik, lebih tersusun sebenarnya. Okay. Ejaan pun sama, perlu disemak semula. Tadi saya ada nampak ejaan asas sign tu ada S, sign, S-A-I-N-S, sign. Tapi saya dapat sign saja, S-A-I-N, S ni hilang. Okay, so kena baiki juga tu, tengok balik kepada ayat-ayat, setiap ayat-ayat dan ejaan masing-masing. Lepas tu saya nak tanya, sebab sebut tadi ibu ni akan dimasukkan dalam template. Apa maksud template yang dimasukkan tu? Template yang macam mana? So, dia ada satu website yang buat e-book tu terus ke, ataupun kamu just kumpul semua bahan, buat design elok, lepas tu kamu jadikan dalam bentuk e-book ke macam mana? Sebab saya nak dapat pemahaman tu dulu. Siapa boleh jawab? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya saya. Hello. Template tu dia macam template PowerPoint. Okay. Dia dah sediakan, so saya cari maklumat semua, video semua, lepas tu saya masukkan kat dalam tu lah, lebih senang. Okay, maknanya dia bukan macam PowerPoint betul. Di mana dia website ke? Template e-book. Dia memang website. Website e-book. Oh, okay, memang ada yang khas lah. Ada khas untuk e-book. Oh, okay. So ilmu baru juga ni untuk saya. Saya tak pernah tahu pula ada benda ni rupanya. Okay, so maknanya dia lebih memudahkan kamu punya kerja lah. Okay, baik. Okay, tak ada masalah. Itu bukan isu, bukan isu pun, cuma kita pun dapat satu ilmu baru juga. Okay, saya pun nak cuba juga. Apa nama website tu? Saya tak ingat cikgu. Okay, baik. Okay, tak apa. Okay, dan last kali impak. Okay, impak yang diberikan ataupun senang cerita secara keseluruhan tentang pembentangan ini perlu cuba rendahkan sikit dia punya level. Level tu sebab kita punya target sekarang ni untuk program kita ni pun target kita adalah pelajar sekolah. Ataupun kalau naik tinggi sikit pun college, ataupun yang memang college vocational macam sekarang ni kumpulan kamu ada college vocational kan. So kalau boleh level tu pelajar sekolah college vocational ke bawah. Jangan sampai ke peringkat university lagi ataupun college yang lebih tinggi lagi, sebab tu dah luar bidang. So bila kita scopekan projek ini dalam level pelajar sekolah, maka kita boleh cari orang kata apa, objektif yang lebih spesifik, kita boleh dapatkan impact yang lebih spesifik dan sebagainya. Boleh rujuk dalam garis panduan yang saya dah berikan, boleh rujuk dengan guru penasihat kamu, apakah garis panduan yang telah saya keluarkan untuk slide pra pembentangan. Okay, so kat situ kamu akan lebih jelas apa benda yang perlu ditambah baikkan lagi lah. Okay, so setakat ini saya boleh cadangkan kepada panel penilai untuk kita luluskan projek ini, tapi dengan sedikit pindaan lah. Okay, dengan sedikit pindaan seperti yang telah dinyatakan oleh kami tadilah. Okay, jadi apa yang perlu anda buat adalah untuk habis tamat saja sesi ini nanti, buat sedikit penambahbaikan daripada beberapa sudut macam yang telah dinyatakan tadi. Apa yang perlu dibuang, buang, apa yang perlu ditambah, tambah, apa yang perlu disemak, semak. Okay, selepas itu hantar slide ni, bukan e-book hantar slide dulu. Slide pembentangan kepada guru penasihat kamu. Guru penasihat akan hantar kepada saya untuk saya buat semakan terakhir dan akan dikompilekan dalam satu file lah. Okay, selepas itu guru penasihat kamu akan memberikan link synopsis kepada kamu pada setiausaha lah untuk diisi. Okay, so jelas pasal prosedur tu, dia punya proses. Okay, maknanya selepas dah hantar kepada guru penasihat, saya dah semak, kamu dah boleh laksanakan pencarian info-info yang berkaitan dengan itulah. Untuk apa yang perlu ada dalam e-book, rujuk juga kepada guru penasihat sebab dia dah dibekalkan dengan panduan maklumat tambahan tentang pelaksanaan e-book ataupun projek. So kat situ lebih detail lagi lah, kena ada apa, kena apa yang perlu diadakan dan sebagainya. Okay, so saya rasa di pihak saya itu saja. Ada penambahan lain? Mungkin? Tak ada? Cikgu Hafiza ada? Tak ada lagi?
Tak ada. Okey, baik. Kalau itu, kalau oleh kerana tak ada apa-apa, saya rasa kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kumpulan BGS 206 atas presentation yang telah diberikan tadi. Okey. Buatlah sehabis mungkin untuk sedikit perbaikan itu tadilah. Okey. So itu saja di pihak saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.